Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sufiyatah Raudah binti Hamzah. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan tesis yang bertajuk Konsep Amanah dalam Pelaksanaan Tugasan Akademik oleh Mahasiswa di Universiti Malaysia Sabah. Sebelum saya pergi pada lebih lanjut, ini adalah gambaran keseluruhan. Yang pertama, ia ada pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan hasil kajian, kesimpulan, implikasi kajian dan juga rujukan. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit apa itu konsep amanah. Okey. Hakikat amanah telah dijadikan antara sifat terpuji yang sangat digalakkan dalam Islam. Tanpa kepercayaan akan terjadi berbagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan aset orang lain, yang pada akhirnya dia akan menghancurkan kepercayaan sesama manusia. Amanah juga merupakan satu prinsip, iaitu sikap tanggungjawab yang harus dimiliki oleh setiap individu, lembaga atau kelompok yang diberi suatu aset ataupun misi. Jadi dalam bidang akademik ni, seperti mana kita boleh lihat, asas bagi suatu institusi akademik adalah meliputi pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan juga perkhidmatan. Jadi kepentingan mewujudkan dan menguatkuasakan dasar akademik mengenai pelanggaran untuk mematuhi integriti akademik adalah sangat dititik beratkan. Okey, dalam kajian yang telah saya buat, antara penyataan masalah yang ada dalam tesis ini, yang pertama adalah prinsip amanah dia semakin dipinggirkan dalam kalangan pelajar mahasiswa UMS, iaitu konsep sebenar amanah sebagai seorang pelajar dan juga ketelusan dalam melaksanakannya. Jadi apabila nilai tanggungjawab sebagai seorang pelajar dilupakan, dia akan memudahkan pelajar mengikuti rakan sebaya yang melakukan kesalahan ketika melaksanakan tugasan. Jadi masalah yang kedua yang saya dapati adalah semakin banyak kes ketidakjujuran dalam melaksanakan tugasan dia telah berleluasa. Jadi ini semua adalah gejala tingkah laku yang melanggar undang-undang yang telah diciptakan dalam dunia akademik, sama ada dilaksanakan oleh individu, pihak ketiga ataupun melibatkan orang lain. Yang ni dikaji oleh Max Flaren, Zhang and Pung 2014. Okey, antara objektif kajian yang ada dalam tesis saya yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar UMS mengenai konsep amanah ketika melaksanakan tugasan. Yang kedua adalah mengenal pasti jenis-jenis salah laku dalam dunia penulisan yang sering dilakukan oleh pelajar. Metodologi kajian yang digunakan dalam tesis saya adalah kaedah kuantitatif, iaitu dengan menggunakan, saya telah menggunakan tinjauan Google Form sebagai penyelidikan, iaitu seramai 150 orang pelajar UMS daripada kalangan pelajar yang terdiri daripada pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan yang belajar di dalam kawasan UMS yang berada di Sabah, Kota Kinabalu, dan ia telah dipilih secara rawak untuk melengkapkan soal selidik. Seterusnya kita tengok kepada dapatan hasil kajian yang telah saya jalankan, iaitu dalam bahagian B untuk mengkaji tahap kefahaman konsep amanah dalam mahasiswa UMS. Soalan pertama adalah tentang amanah ialah tanggungjawab diterima seseorang dan ia perlu dijalankan tanpa mengabaikannya. Jadi dalam hasil kajian ini terdapat seramai 121 orang pelajar telah menandakan sangat setuju dan juga 28 orang pelajar telah menandakan setuju bagi pernyataan yang saya telah berikan. Okey. Jadi kalau kita dapat lihat di sini bahawa hasil daripada kajian bagi soalan satu ini mendapati bahawa responden mengetahui maksud, definisi dan juga konsep amanah yang sebenar dalam kehidupan mereka. Dia juga membawa maksud bahawa konsep amanah juga boleh ditakdirkan sebagai satu set kepercayaan tentang keupayaan individu untuk mengekalkan akhlak mereka tanpa kompromi. Jadi amanah dia melibatkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tingkah laku pelajar, yang berkaitan dengan pengurusan yang adil, jujur, tetapi juga boleh dipercayai oleh kajian ini dilakukan oleh Colnett dan Rosender di 2009. Dan kita tengok pula kepada dapatan kajian bahagian C yang saya telah jalankan, iaitu tindakan yang akan diambil ketika melaksanakan tugasan akademik. Yang ini tindakan yang dilakukan oleh pelajar UMS itu sendirilah.
Okey, jadi tindakan yang diambil iaitu soalan tentang pertama, iaitu memasukkan idea tanpa rujukan yang betul kerana bukan daripada plagiarisme. Mereka perlu menjawab pernah, tidak pasti dan juga tidak pernah. Dalam kajian ini, saya dapati bahawa secara jelas daripada rajah di atas bahawa majoriti responden menjawab pernah melakukan kesalahan tersebut dengan seramai 67 orang bersamaan dengan 44.7% melakukan kesalahan iaitu memasukkan idea tanpa rujukan dan melakukan kegiatan plagiat ini. Manakala responden yang menjawab tidak pasti lebih ramai berbanding dengan menjawab tidak pernah iaitu seramai 45 orang bersamaan dengan 30% dan responden yang menjawab tidak pasti adalah seramai 38 orang. Okey, jadi dapat dilihat di sini bahawa para pelajar mereka sering melakukan kesalahan iaitu dengan melakukan plagiarisme, malah ia dapat dilihat bahawa responden tidak menganggap bahawa ia adalah satu kesalahan. Jadi hal ini terjadi apabila kewujudan internet yang bukan sahaja memberi manfaat kepada manusia tetapi dia juga meninggalkan kesan negatif kepada pengguna. Jadi kemudahan internet dan kepatasan perkhidmatan internet juga dia turut menyumbang kepada berlakunya plagiat dalam kalangan pelajar. Jadi plagiarisme ni adalah perbuatan yang dianggap salah dan juga melanggar etika malah undang-undang kerana seseorang itu mencuri idea ataupun karya orang lain tanpa mengakui atau menghargai pengarang asalnya. Ini diberitahu oleh kajian oleh Pecorari dan Patrick di 2014. Okay, baiklah, kesimpulan yang saya dapat dalam tesis ini iaitu secara umumnya hasil kajian dia menunjukkan bahawa majoriti responden masih belum memahami dengan baik konsep amanah dan tindakan yang betul sebagai seorang pelajar universiti ketika melaksanakan tugas. Dan terdapat ramai responden yang masih melakukan kesalahan akademik walaupun sudah diberi panduan melalui buku peraturan oleh setiap universiti masing-masing. Jadi institusi ini adalah tempat bagi pelajar untuk menimba ilmu. Okey, baiklah, implikasi kajian yang ada dalam tesis ini yang dapat disimpulkan adalah implikasi pertama, kesan kepada individu, iaitu kajian ini dapat membuka mata dan kesedaran seseorang, terutamanya pelajarlah yang sedang belajar. Jadi implikasi yang kedua adalah kepada universiti, iaitu universiti perlu peka terhadap tuntutan pelajar dan universiti perlu mengambil tindakan tegas terhadap kesilapan pelajar dalam memenuhi tugasan akademik mereka. Terdapat 3 rujukan utama yang telah saya rujuk dalam menyelesaikan tesis saya iaitu Azam Asbaka yang bertajuk Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Akhlak Amanah Mempengaruhi Kualiti Kerja dari Perspektif Islam. Hasan Kassan 1994 iaitu Ke Arah Studi Cemerlang, Seremban Grafik R&D Design. Dan yang terakhir iaitu Yusof NH 2019 Integriti Akademik dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.